Pengarah Jalan Malaysia, pembangunan profesionalisme keguruan. So kita pada pagi ni. Assalamualaikum, selamat pagi doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi. Terima kasih baik-baik. Ya, doktor sihat? Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Ya, baik, terima kasih yang sudah suami doktor. Mungkin yang pertamanya berkaitan dengan pengumuman sidang media khas tersebut. Doktor boleh huraikan berkaitan dengan pengambilan secara one off ini. Kita nampak bilangannya pun ramai doktor, 18,702 yang akan diambil. Mungkin boleh terangkan dengan lebih lanjut, silakan. Ya, betul. Kali ini pengambilan ni sedikit berbeza lah daripada amalan kita sebelum ini. Pertamanya, ambilan tu memang agak besar, seramai 18,702 orang pegawai Jabatan Pendidikan grade PG 41 yang akan diambil untuk mengisi kekosongan guru lah. Kali ini dia bersifat one off, dia sekali saja kita ambil untuk dia sebahagian daripada usaha kita untuk menyambut plan pemulihan negara yang dilakukan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Jadi kita ada dua tujuan utama lah. Yang pertamanya untuk mengisi kekosongan memberikan peluang pekerjaan pada graduat kita yang masih belum mendapat pekerjaan. Jadi kali ini dia sedikit berbeza, satu asas yang agak besar lah. Dan antara sebab kita perlu lakukan ini adalah untuk memastikan guru-guru kita cukup bilangannya di sekolah untuk didik anak-anak kita, dan juga untuk menangani beberapa isu kita hadapi seperti mana yang Berhormat Menteri Pendidikan lakukan pada hari Ahad PAS. Ada negeri yang agak itu ramai yang diperlukan macam di Johor, Selangor, Sabah dan Sarawak. Dan negeri-negeri lain pun ada juga kekurangan, tapi yang ni yang disebut tu yang ketiga lah. Doktor melihat kepada pengumuman yang diberikan, mungkin kami sangat tertarik sebenarnya dengan perkataan one off tersebut, ambilan secara one off, secara besar-besaran ini, secara khas juga. Mungkin apa perbezaan ambilan kali ini dengan ambilan yang biasa dilakukan oleh pihak kementerian, doktor? Baik, selalunya kalau ambilan guru ni kita buat berdasarkan sepanjang tahun. Dia ada tempoh-tempoh tertentu dan biasanya bilangannya tak ramai. Kita menggantikan guru yang bersara, pembukaan sekolah yang baru yang memerlukan guru. So kita buat ambilan itu dalam 5,000 sahajalah dalam setiap tahun. Dia tak ramai. Namun begitu, untuk kali ini kita melihat secara keseluruhan dan hasil usaha perancangan strategi kita kerjasama strategi antara PTM bersama dengan pihak berkuasa lanjut iaitu Suruhanjaya Pendidikan Pendidikan ataupun LPD, dan juga dengan perusahaan pihak GPA untuk mengisi warna-warna kegelapan. So kita boleh ada satu exercise yang lebih menyeluruh, yang komprehensif, yang dapat menangani beberapa perkara lah. Dua yang paling besar yang kita dapat tangani dengan exercise ini adalah untuk memenuhi kebekalan bilangan guru yang mencukupi, di mana kita bagi di IPG sebagai contoh, dan secara tradisinya graduat ada Institut Pendidikan Guru Malaysia ataupun IPG ini akan ditempatkan ke sekolah rendah. Keluaran untuk tahun ini lebih kecil lah daripada keluar kita, so kita tengah teknik. Begitu juga perkara yang kedua yang selalu juga menjadi cabaran kepada kami di ini adalah tentang tidak permanent optional pelajaran. Kita tahu cikgu kita dia kena match dengan subjek yang dia nak belajar kan, macam Melayu, Inggeris, matematik, dengan Islam dan sebagainya. So apabila ada pergerakan yang bersara, yang naik pangkat dan sebagainya, maka kita kena gantikan dengan subjek yang sama. So ini juga satu cabaran yang besar, kerana kita tahu guru kita ramai 430,000 guru. Jadi ini satu usaha yang agak besar, dan insyaAllah dengan kerjasama PTM bersama dengan pihak JPA dan SPP, insyaAllah kita dapat tanganilah isu yang ada pada hari ini, dan insyaAllah kita jangkakan sehingga akhir tahun ini kita dapat penuhi keperluan satu lagi. Ya, dan doktor pastinya antara yang kerap ditanyakan juga lah berkaitan dengan siapa yang layak memohon pada ambilan kali ini, sebab ini secara one off, ambilan yang teknik yang sedikit berbeza daripada sebelumnya. Adakah graduan yang tidak punya ijazah dalam pendidikan boleh tidak memohon, doktor? Ini antara soalan yang nampak ramai orang bertanya-tanya. Pertama sekali, sebelum saya pergi ke mereka, saya nak jelaskan juga yang saya nampak kekeliruan tentang
badan bebas yang berasingan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi dari segi melatih guru, memilih, menapis, bertemu duga dan seterusnya melantik mereka adalah Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. So bila Suruhanjaya lantik akan hantar KTM, maka KTM lah pendidikan kami dapatkan mereka ke sekolah-sekolah. Jadi untuk menjadi guru ni kita tahu perlu syaratnya salah satunya adalah mesti mempunyai kelulusan ikhtisas. Ikhtisas ni adalah kalau di universiti awam akan disebut sebagai sarjana muda subjek tertentu dengan pendidikan. Ataupun dia ada sarjana muda yang umum, dia ditambah dengan diploma pendidikan. Ataupun di IPG, di IPG dia memang latihan keguruan. Jadi dia ada sarjana muda dengan pendidikan ataupun perguruan. So yang itu jelas. Kalau yang ada ikhtisas ini merupakan keutamaan untuk sukses kita pada kali ini, kerana mereka yang telah ada ijazah secara ikhtisas ini, mereka telah pun memohon dan berada dalam pangkalan data ataupun database di SPP, pemain SPP. So mereka ini merupakan keutamaan kita lah untuk graduan-graduan yang memang dilatih untuk menjadi guru. Seterusnya yang ada juga bidang-bidang subjek tertentu di mana calon-calon graduan yang ada pendidikan ni tak dapat peduli. Ada bidang-bidang kritikal lah, contohnya yang tak kurang macam bahasa Inggeris. So ini kita akan memberi peluang pada graduan-graduan yang belum ada ikhtisas ini untuk memohon dan habis, dan sekiranya berjaya, mereka ini akan mengikuti juga latihan dalam untuk mendapatkan ikhtisas ini, diploma lah, dapat pendidikan dan seterusnya akan dilanjut. Jadi peluangnya adalah kedua-duanya. Sangat menarik sebab ia membuka juga peluang kepada graduan-graduan lain, tapi ada juga persoalan daripada graduan-graduan yang ada ikhtisas daripada pendidikan ni, doktor, berkaitan dengan option yang berbeza. Sebab saya perasan tadi ada keperluan daripada beberapa mata pelajaran sahaja. Bagaimana mereka yang tiada di dalam keperluan tersebut? Adakah mereka juga berpeluang, doktor? Ya, betul. Untuk exercise kali ini, antara perbezaan yang kita perkenalkan adalah tentang penggunaan kluster mata pelajaran. Kluster mata pelajaran ini dia lebih bersifat fleksibel, lebih luas lah untuk kita memilih calon-calon. Dalam amalan biasa sebelum ini kita melihat kepada option yang utama seorang itu. Sebagai contoh, kalaulah seorang guru biasanya dia dilatih, dia dengan option pilihan pertamanya katakanlah guru bahasa Melayu. Dia ada second option, pilihan kedua di mana mungkin sejarah atau geografi dan juga bidang-bidang yang lain yang boleh mengajar. Tapi apabila bertanya untuk pengambilan, kita melihat yang pertama sahaja. Untuk exercise kali ini, kita kelompokkan dalam kluster-kluster yang lebih fleksibel. Jadi katakanlah graduan tersebut dalam bidang kimia atau fizik, dia akan masuk dalam kelompok yang mana apabila ditemuduga, sekiranya semua syarat-syarat berkaitan dengan keguruan itu dia telah penuhi, subjek ataupun bidang konten itu kita akan letakkan di dalam bidang sains. Maka dia boleh mengajar juga subjek sains teras ataupun kimia, juga matematik, yang mana dalam kelompok yang sama. Ini akan memudahkan kita untuk memberi ruang yang lebih kepada graduan-graduan ini untuk ditempatkan ke sekolah, insyaAllah. Dan ini semua tertakluk kepada lulusan pihak kuasa melantik iaitu SPP. Ya, menarik juga supaya mereka juga ada peluang untuk dilantik. Doktor, mungkin yang paling penting pada kita ini adalah proses permohonan untuk ambilan khas ini. Mungkin doktor boleh terangkan dengan lebih lanjut. Sekali lagi silakan. Baik, untuk proses permohonan nanti, yang pertama seperti mana yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan, kita kena tunggu iklan lah. InsyaAllah iklan akan dikeluarkan oleh pihak SPP mulai 7 Julai. Dan kita sedia maklum, so tunggulah untuk iklan. So dalam iklan berkenaan akan dinyatakan dengan detail proses-proses bagaimana ini akan berlaku. So nombor satu adalah iklan. Apabila iklan itu dikeluarkan, dia akan nyatakan bagaimana nak mendaftar dalam portal SPP, IPG dan sebagainya. Akan ada URL-nya, kita boleh masuk dan daftar secara online. Jadi apabila dia mendaftar, kita akan buat lapisan yang pertama.
Tapisan dan semakkan permohonan ini kami lihat kepada dokumen lah kelayakan bidang yang harus mereka ada dalam kena match dengan bidang yang kami perlukan di KPM masa ini. Yang terusnya lepas tapisan itu bagi calon-calon yang belum ada ijazah ikhtisas, mereka akan melalui apa yang kita panggil ujian kelayakan calon guru ataupun UKCG. Yang ada di sini, UKCG ini merupakan satu ujian psikometrik cara dalam talian yang digunakan oleh IPG di KPM untuk menyaring calon-calon yang memohon latihan keguruan di IPG. So hanya calon yang lulus tapisan UKCG ini yang kita akan pertimbangkan untuk saringan seterusnya. Kalau yang layak melepasi UKCG ini, pihak SPP akan panggil untuk sesi temu duga. Dan ini memandangkan dalam keadaan kita sekarang dengan PKP ini, temu duga juga akan dijalankan secara dalam talian panel. Dan ini akan melibatkan ramai lah. Biasanya temu duga kita tak ramai, tapi kerana exercise besar kan, pihak kami akan membantulah pihak SPP dari segi logistiknya, dari segi kemudahan tempat, dari segi panel penunggu juga, agar kita boleh memberi akses kepada lebih ramai calon untuk mengikuti penunggu. Dan sekiranya berjaya dalam penunggu, mereka akan mendapat keputusan menerusi portal SPP dan seterusnya akan diserah kepada KPM untuk ditempatkan. Dan bagaimana yang oleh Yang Berhormat dalam perancangan kita, mereka akan mula ditempatkan secara berperingkat mulai Oktober 2021. Ya, alang-alang doktor dah bercerita mengenai penempatan ini, mungkin terakhir doktor boleh terangkan mengenai bagaimana status penempatan itu diterapkan. Adakah ada peluang calon-calon ni memohon atau akan diberikan oleh pihak KPM sendiri, doktor? Silakan. Ini satu soalan yang menarik. Pertama sekali, kalau kita balik kepada asas yang paling besar kenapa kita melakukan pengambilan secara besar-besaran ini adalah untuk memenuhi keperluan. Kita lihat di manakah anak-anak kita di sekolah memerlukan guru. Itu nama kita utamakan bagaimana guru yang kita hantar akan dapat memenuhi keperluan, option dan juga di tempat-tempat yang memerlukan guru. Jadi yang itu keutamaan. Namun begitu, kita juga akan melihat dari segi kebajikan calon lah. Sebenarnya kita akan menempatkan mereka yang paling hampir, paling mudah di negeri masing-masing. Sebab hampir semua negeri kita akan tempatkan. Cuma ada beberapa negeri yang lebih tinggi keperluannya, kita lebih ramai lah kita akan hantar ke negeri-negeri berkenaan. Namun sebagai guru dan juga sebagai penjawat awam, kita bersedia ditempatkan di mana-mana sahaja untuk juruhakti menunaikan apa yang telah diamanahkan kepada kita. Jadi calon-calon ini nanti saya yakin semasa temu duga tentulah akan ditanyakan boleh tak dihantar ke mana-mana. Biasanya dia akan menjawab, okeylah, boleh sahaja kan. Betul. Ini kita haraplah calon-calon guru, bakal guru yang akan menyertai perkhidmatan pendidikan ini akan berjiwa guru lah dan bersedia untuk ditempatkan ke mana-mana untuk memenuhi keperluan negara. Ya, insya-Allah itu antara yang boleh diambil juga oleh calon-calon dan juga sekiranya mereka berjaya untuk melepasi segala proses. Doktor, terima kasih banyak. InsyaAllah nanti kita akan berkongsi lagi banyak berkaitan dengan perkara ini. Ini untuk pengetahuan dan panduan semula. Dr. Ahmad Rafi Cik Kasim, Timbalan Ketua Pengarah Jalan Malaysia Pembangunan Profesionalisme Keguruan. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, banyak sekali yang dikongsikan, tapi apapun iklan akan mula dikeluarkan 7 Julai nanti. Ya. Kalau ikutkan jumlahnya banyak. Ramai, ramai. 18,702. Kalau ini kesedia ada mempunyai kriteria kan, syarat-syarat kelayakan yang diberitahu tadi. Jadi mungkin boleh, kalau apatah lagi kalian mempunyai semangat untuk mendidik anak bangsa. Guru sekarang ni antara saya rasa profesi yang mencabar. Setujulah. Kan? Apatah lagi dalam keadaan COVID pandemik ini kan. Saya rasa itu memang sangat-sangat mencabar. Mereka perlu mempelbagaikan lagi kan konsep pengajaran tu. Kreativiti, inovasi dan sebagainya sangat-sangat diperlukan ketika ini. Bagi saya dalam kelas pun dah susah, apatah lagi dengan dalam talian ini. Dan sekarang ni apa pun nanti dapat gambar berlanjut berkaitan dengan perkara ini. Okey, sekarang kita ingin persembahkan kepada anda